Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini insya-Allah kita cerita tentang Ghazwah Uhud. Ya, Ghazwah Uhud yang berlaku pada tahun yang ke-3 Hijrah. Kita tahu peperangan pertama yang disertai oleh Nabi dan para sahabat namanya Ghazwah Badar. Ya, Ghazwah Badar adalah ghazwah pertama. Ya, dalam sirah dia ada istilah ghazwah. Ya, daripada perkataan ghaza yaghzu. Ya, ghaza yaghzu ghazwatan. Ya, jadi ghazwah ya ataupun jamaknya ghazawat. Ya, ni apa kita panggil istilah yang digunakan pakai dalam peperangan yang disertai oleh Nabi. Nabi sendiri yang mengetuai peperangan tersebut. Ya, contohnya Ghazwah Badar, ya, Ghazwah Uhud, Ghazwah Khandaq, ya, Ghazwah Tabuk dan sebagainya. Ya, jadi ada lebih kurang 27 peperangan yang disertai oleh Nabi, walaupun yang betul-betul jadi perang tu 9 saja kata para ulama. Ya, sebahagian peperangan macam perang Tabuk tak jadi perang. Ya, kemudian Ghazwah kita panggil Hamra al-Asad. Ya, selepas perang Uhud kita tahu orang Islam tidak berjaya dikalahkan ya oleh orang Quraisy, walaupun banyak yang sebut orang Islam kalah sebab 70 sahabat Nabi syahid dalam peperangan Uhud ya. Tetapi kita kena faham bahawasanya orang Quraisy tidak berjaya membawa pulang ghanimah, tak ada harta rampasan perang yang dibawa pulang. Ya, tidak ada tentera Islam yang ditawan, yang jadi prisoners of war, tak ada, tuan-tuan. Ya, bandar umat Islam, penempatan umat Islam di Madinah, ya, Al-Madinah Al-Munawwarah tidak terkesan, tidak dibakar, tidak dimusnahkan, tidak diambil hartanya, tak ada, tuan-tuan. Jadi maknanya kalau kita tengok dari segi tanda-tanda kemenangan orang Quraisy, sebenarnya tak ada, tuan-tuan. Ya, cuma mereka anggap mereka menang kerana mereka berjaya membunuh Sayyidina Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib, ya, yang digelar sebagai Sayyidus Syuhada, ya, ketua bagi para syuhada. Ada 70 syuhada Uhud, ya. Kalau kita pergi ke Bukit Uhud, kita ziarah Bukit Uhud, ya. Di antara Bukit Uhud dengan Jabal Rumat, ya, Bukit Pemanah tu ada kawasan penempatan, ya, dikebumikan 70 sahabat Nabi. Antaranya Hamzah, antaranya ialah Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash adalah kita panggil, ya. Beliau adalah sepupu Nabi kerana emaknya Umaymah. Umaymah berkahwin dengan Jahash, ya. Dan dapatlah kita kata kita panggil, ya, 4 orang, ya, individu yang mereka ini memang kita kata disebut, ya, secara berulang-ulang dalam sejarah. Antaranya ialah Abdullah bin Jahash, ya, dan ada adiknya Ubaidillah bin Jahash. Kalau Abdullah bin Jahash dia berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah, ya. Sebab itu ketika mana Abdullah bin Jahash syahid dalam perang Uhud, setelah habis iddah Zainab binti Khuzaimah, Nabi mengahwini Zainab binti Khuzaimah. Ya, cuma perkahwinan mereka tidak panjang, ya. Allah takdirkan lebih kurang 2 bulan selepas daripada Zainab binti Khuzaimah berkahwin dengan Nabi, beliau telah meninggal dunia. Dia antara wanita yang jodohnya paling singkat dengan Nabi. Hanya 2 tahun berkahwin dengan Nabi, 2 bulan berkahwin dengan Nabi, meninggal dia, tuan-tuan. Ya, sebab tu tak banyak sangat cerita Zainab binti Khuzaimah, ya. Kemudian kita ada seorang lagi, dia panggil Zainab binti Jahash, adik kepada Abdullah bin Jahash, ya, yang pada peringkat awal, ya, dia berkahwin dengan Zaid bin Harisah, ya. Kemudian perkahwinan mereka ada masalah, ya. Jadi sebab yang pertama kerana Zaid bin Harisah pernah menjadi hamba, walaupun dia asalnya orang merdeka, ditangkap, ya, oleh kabilah yang bermusuh dengan kabilah ayahnya, ya, yakni Harisah, ya. Kemudian dia ditangkap, dijual di pasar hamba, kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam, ya. Hakim bin Hizam adalah merupakan anak saudara kepada Khadijah, ya, binti Khuwailid. Kemudian bila Hakim bin Hizam dah beli Zaid bin Harisah, dia hadiahkan kepada Zainab, kepada Khadijah, ya. Ketika Khadijah berkahwin dengan Nabi pada usia Nabi 25 tahun, Khadijah telah menghadiahkan Nabi seorang hamba sahaya yang namanya
Zaid bin Harisah. Ya, itu cerita dia tuan-tuan. Jadi Zaid ni masih lagi, walaupun dia sudah dimerdekakan oleh Nabi, ya, tetapi beliau ada, kita panggil apa, masih ya dikenali sebagai seorang hamba sebab dia pernah jadi hamba tuan-tuan. Ya, jadi makna stigma hamba tu, ya, slaveness tu masih lagi orang duk sebut Zaid, ya, hamba Nabi. Sedangkan beliau adalah maula kerana hamba yang telah dimerdekakan. Ya, jadi Zainab dan apa ni, perkahwinan Zainab binti apa Jahash dengan Zaid tidak kekal lama, ya, ada tsunami rumah tangga mereka. Kemudian setelah habis iddahnya Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahash. Ya, dan Zainab ada seorang adik-beradik perempuan, ya, mungkin kakak atau adiknya, ya, yang kita panggil sebagai Hamnah binti Jahash. Dan Hamnah berkahwin dengan Mus'ab bin Umair, ya, yang syahid dalam perang Uhud. Ya, jadi suami Hamnah, ya, syahid dalam perang Uhud. Siapa dia tuan-tuan? Mus'ab bin Umair. Yang setelah daripada habis iddahnya nanti Hamnah binti Jahash, ya, berkahwin pula dengan Talhah bin Ubaidillah, juga salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang jamin syurga. Ya, al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Kita ada Abu Bakar tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq. Kita ada yang kedua Umar bin Al-Khattab. Kita ada nombor 3 Osman bin Affan, nombor 4 Ali bin Abi Talib. Kita ada nombor 5 Az-Zubair bin Al-Awwam. Kita ada nombor 6 Talhah bin Ubaidillah yang nanti kahwin dengan Hamnah binti Jahash. Kemudian kita ada siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, ini tokoh hebat dalam bidang perniagaan. Kita ada nombor 8 Sa'ad bin Abi Waqqas, juga tokoh hebat, ya, dalam bidang perniagaan, kaya juga. Tidaklah sekaya Abdurrahman. Kemudian kita ada siapa tuan-tuan? Ya, kita ada Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ya, seorang pemimpin tentera, panglima tentera, ya, nanti beliau diamanahkan, ya, untuk membuka negeri Syam, ya, bersama-sama dengan Khalid bin Al-Walid. Ya, kemudian jadi gubernur, dia syahid dalam kita panggil Ta'un Al-Amwas, ya, Ta'un yang mengobarkan lebih kurang 25,000 orang sahabat, ya, dan juga para tabi'in kita kata, ya. Antaranya kita kata yang syahid itu ialah Abdurrahman kita panggil, ya, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya, juga Yazid bin Abi Sufyan, ya, kita ada siapa kita panggil, ya, beberapa orang sahabat lain lah, ya, yang juga turut terkorban, termasuklah Muaz bin Jabal juga, ya, itu pernah berlaku Ta'un Al-Amwas. Dan yang terakhir, ya, ialah siapa tadi? Ialah Sa'id bin Zaid. Jadi ada 10 yang dijamin syurga. Ya, mereka terlibat di dalam peperangan Badar, ya, kebanyakannya, dan mereka terlibat dalam perang Uhud, ya, dan semuanya selamat, ya, di dalam peperangan tersebut. Mana tidak ada yang syahid. Yang syahid itu di kalangan bukan yang 10 dijamin syurga tadi. Hamzah bukan termasuk 10. Ya, Abdullah bin Jahash tak termasuk. Ya, begitu juga sahabat-sahabat lain Nabi, antaranya Mus'ab bin Umair yang merupakan bekas suami kepada Hamnah binti Jahash, ya. Jadi dalam perbincangan ini tuan-tuan, ya, kita nak bincang beberapa tokoh muslimat, ya, dalam dalam peperangan Uhud ni, antaranya ialah isteri Nabi, ya, yakni Aisyah, ya, binti Abi Bakr As-Siddiq, yang kita panggil sebagai Aisyah As-Siddiqah, ya. Beliau, ya, yang ketika hijrah, ya, berusia sekitar 17 tahun. Ini pandangan, ya, yang telah disimpulkan oleh para ulama tentang umurnya tuan-tuan. Ada banyaklah perbincangan, ya, tapi ketika berkahwin dengan Nabi usianya 16. Ya, tuan-tuan boleh tengok perbincangan oleh 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 para ulama dalam bidang sirah, ya. Antaranya dalam Syiar A'lamin Nubala tuan-tuan, ya, oleh Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi bincang panjang tentang umur Aisyah ni. Ya, Ibnu Katsir juga ada perbincangan tuan-tuan. Ya, kita tak boleh tengok perbincangan yang dibuat oleh seorang atau dua orang para ulama saja, kena tengok semua. Terutamanya kita kena tengok perbincangan oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya, tokoh hebat yang mengarang satu kitab besar tuan-tuan, ensiklopedia yang dipanggil sebagai Syiar A'lamin Nubala. Ya, syiar itu jamak bagi sirah. Satu sirah, ya, mufradnya, jamaknya ialah syiar. A'lam an-Nubala, tokoh-tokoh hebat, ya, yang kita panggil yang mulia, ya, golongan bangsawan di kalangan para sahabat ni. Bangsawan bukan dari segi harta dan keturunan saja, tapi kebangsawanan mereka itu kerana keimanan dan takwa mereka tuan-tuan. Ya, golongan nubala. Ya, kalau seorang kita panggil nabil, jamaknya nubala, ya. Jadi Aisyah salah seorang daripada mereka berkahwin dengan Nabi usia 16, ketika hijrah umur 17, dalam perang Badar, ya. Aisyah usia sekitar 19 tahun. Sebab itu beliau terlibat dalam perang Badar. Dan sudah tentu, ya, bila kita cerita tentang perang Uhud, beliau terlibat juga, ya, dalam usianya 20 tahun. Sebab perang Uhud, ya, berlaku pada bulan Syawal, tahun yang ketiga hijrah. Sedangkan perang Badar berlaku pada bulan
Ramadan tahun yang kedua. Maknanya ada beza sekitar setahun. Ya, Aisyah sudah berumur sekitar 20 tahun. Memang layak sangat dia terlibat dalam perang. Sebab Nabi tidak membenarkan para sahabat yang baru berusia sekitar 17 ke bawah tak terlibat, tuan-tuan. Nak jadi ketua perang pun Usamah bin Zaid usianya 17 tahun. Ya, sebab itu kita tengok sahabat Nabi, ya, Anas bin Malik, antaranya Abdullah bin Umar, antaranya Jabir bin Abdullah, antaranya Abi Sa'id Al-Khudri. Ini para perawi hadis, tuan-tuan. Ya, empat-empat ni. Ya, bila kita sebut Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar baru berusia 10 tahun ketika hijrah. Satu riwayat lagi kata dia 13 tahun. Tapi dalam perang Badar, ya, umurnya baru 15 kalau dia 13 tahun. Dalam perang Uhud dia baru 14 tahun. Tak layak. Ya, sebab tu nama Abdullah bin Umar tidak ada dalam perang, dua-dua perang ni. Siapa kita panggil? Anas bin Malik sama juga, tuan-tuan. Ya, juga baru berusia 10 tahun ketika Nabi hijrah. Dalam perang Uhud dia baru berusia 13 tahun, tak layak. Ya, Jabir bin Abdullah sepatutnya dalam dalam perang Uhud dia terlibat, ya, tapi ayahnya tidak membenarkan. Ayahnya syahid, ya, ayah kepada Jabir bin Abdullah, yakni Abdullah bin Amru, beliau terlibat, ya, di dalam peperangan Uhud, ya, syahid dia, tuan-tuan. Tapi anaknya tak dibenarkan. Selepas daripada ayahnya meninggal barulah Jabir bin Abdullah terlibat. Abu Sa'id Al-Khudri sama, tuan-tuan. Ya, kita panggil ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ayahnya Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri nama sebenarnya ialah Sa'ad bin Malik. Beliau juga tak terlibat dalam perang Badar dan perang Uhud, ya, kerana umurnya yang sangat muda. Beliau juga berumur 10 tahun ketika Nabi hijrah. Dalam perang Uhud baru 13 tahun. Sama dengan usia Anas bin Malik, tuan-tuan, tak terlibat. Ya, tetapi macam tadilah, ya, Aisyah sudah layak, dan beliau salah seorang daripada wanita yang terlibat dalam perang Uhud. Dan kita tahu, ya, di sana Aisyah tidak bersendirian. Aisyah juga ditemani oleh mak kepada Anas bin Malik. Ya, siapa dia, tuan-tuan? Ummu Sulaim, atau nama sebenarnya Ar-Rumaisah binti Milhan. Ya, sebab itu dalam pengkisahan, ya, tentang peperangan Uhud, kita tengok Anas bin Malik ada cerita, tuan-tuan. Sedangkan Anas tak pergi dalam perang Uhud. Ya, daripada mana Anas bin Malik dapat cerita? Beliau telah meriwayatkan daripada ibunya, ya, yakni Ar-Rumaisah binti Milhan, ataupun dia boleh dikenali sebagai Ummu Sulaim. Sebab Ummu Sulaim pergi bersama dengan Aisyah. Ya, Anas cerita balik, tuan-tuan. Walaupun dia tidak berada dalam perang tersebut, tetapi beliau telah menerima cerita daripada ibunya Ummu Sulaim. Ya, dan seorang lagi kita sebut. Ya, siapa, tuan-tuan? Ummu Aiman. Ya, siapa dia Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah kakak angkat Nabi. Beliau adalah salah seorang daripada hamba, ya, yang dimiliki oleh Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa Nabi. Setelah Abdullah meninggal, mak Nabi Aminah yang ambil dia. Ya, dan beliaulah yang telah membesarkan Nabi di rumah Abdul Muttalib. Kemudian di rumah Abu Talib, ya, sampailah Nabi berkahwin dengan Khadijah. Perkahwinan Nabi dan Khadijah pada usia Nabi 25 tahun, ya. Pada tarikh tersebut disebut oleh para ulama sejarah, ya, para sejarawan, pada ketika itulah, ya, Ummu Aiman dibebaskan, ya, oleh Nabi. Maknanya dia menjadi maulad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lelaki maula, kalau perempuan maulad, ya, dia jadi maulad Nabi. Maknanya beliau asalnya hamba tapi telah dibebaskan. Ya, dan nama sebenar kepada Ummu Aiman ialah Barakah. Ya, Barakah binti Barakah Al-Habasyiyah. Ya, tak tahu cerita panjangnya sebab dia bukannya orang Mekah, bukan orang Madinah. Ya, ada cerita yang mengatakan beliau telah ditangkap, ya, ditemui oleh Abdul Muttalib setelah daripada peristiwa serangan tentera bergajah. Mungkin dalam kesempatan lain kita boleh cerita, tuan-tuan. Tapi secara umum, ya, kita nak bagi tahu bahawasanya dalam perang Uhud bukan sekadar para sahabat lelaki yang terlibat, malah ada sahabat perempuan, ada sahabiah. 3 yang kita sebut pada hari ini. Yang pertama ialah Aisyah, ya, min ummahatil mukminin, ya, salah seorang, ya, ummun, ya, min ummahatil mukminin, Aisyah As-Siddiqah, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Yang kedua kita ada Ummu Sulaim, yakni Ar-Rumaisah binti Milhan, mak kepada Anas bin Malik. Yang ketiga adalah siapa, tuan-tuan? Barakah, ya, Al-Habasyiyah, yang lebih dikenali sebagai Ummu Aiman, ya, yang merupakan mak kepada Aiman, sahabat Nabi. Ya, mak kepada Usamah bin Zaid, ya, kerana apa? Kerana nanti, ya, Ummu Aiman juga berkahwin dengan Zaid bin Harisah. Ya, jadi sekadar itu yang boleh kita kongsi pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
and meeting for all.